Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Cikgu harap anak-anak murid cikgu kelas parti hari ni semua sihat. Okey, ni kelas kedua kita ini. Okay, pagi tadi cikgu minta maaf sebab cikgu tak dapat on kelas kita secara online sebab cikgu ada khusus PLC lah. Ada belajar sikit. Okey. Okay, terima kasih juga cikgu ucapkan sebab tadi ramai yang buat quizzes yang cikgu send tadi untuk sempena kita punya kelas offline tadi lah. Okay, so kita cuba tengok berapa orang yang dah jawab quiz-quiz cikgu tu. Okay, so kalau tengok setakat ni dah 13 orang yang dah jawab. 13 ni pun sebab ada yang 2 orang 2 kali buat kata cikgu. Tapi tak apalah. Okay, so overallnya cikgu tengok dah ada peningkatan sikit. Cuma cikgu harap yang mana yang ada betul 3, betul 4 ni, macam Haris, Afiq Daniel, Emil, Daniel Ismail, Daud, Dennis ni kena banyak baca sikit lah. Okay, cikgu tengok ni ada kekurangan lagi ni. Okay, kena study lebih sikit. Okay, tak apa. So untuk hari ni untuk kelas yang kedua ni, cikgu nak bincang soalan tadi. Okay. Yang buat-buat tadi lah. Ni lebih kurang sama je. Okay. Sekejap Okay. Ni soalan quizzes awak tadi. Okay, kita tengok satu-satu Okay. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, cikgu padam dulu. Okay, soalan yang pertama. Apakah perkara yang perlu dipastikan semasa membuat pendawaian baru? Okay, adakah kita nak tengok peralatan pengujian ke? Lukisan skematik ke, baju yang sesuai ataupun tempat kerja pendawaian yang sesuai dan selamat. So yang ni nombor 1 ni jawapan yang lebih tepatnya adalah D. Okay, kita kena tengok tempat kerja pendawaian tu mesti sesuai dan selamat untuk kita nak buat kerja. So kalau dalam keadaan tak selamat, kita kena bersihkan dululah. Supaya bila kita nak buat kerja tu tak adalah terpijak benda-benda tajam ataupun ada benda-benda yang menghalang. Okey, kenapa yang jawapan lain tu tak kena? Salah sebab tengok term ni, nak membuat pendawaian baru. Jadi kalau kira lukisan skematik ni boleh diterima, baju yang ni pun diterima. Peralatan pengujian ni last kali. Okey, ni last kali. So yang lebih tepatnya adalah tempat kerja tu mesti sesuai dan selamat. Yalah, kita kena tengok takkan tempat kerja kita tu berair, terdedah kepada kesan-kesan mekanikal. Kena check satu-satu dulu. Okey. Yang kedua, apakah tujuan pengujian rintangan penebatan dibuat? Seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ni. Okey, pengujian rintangan penebatan ni adalah kita nak uji dia punya ketahanan kabel. Okey, kena ingat nak uji dia punya ketahanan kabel. Okey, so mana yang lebih tepatnya kat sini? Mana satu jawapan dia? Itu memastikan ketahanan penebatan antara pengalir. So, ingat, kita akan guna meter pengujian rintangan penebatan dan bacaan dia mesti kena dapat besar daripada 0.5 mega ohm ataupun tidak kurang daripada 0.5 mega ohm. Okey, nombor 3. Bagaimanakah cara ujian rintangan penebatan dilakukan pada sesuatu pemasangan dan peralatan elektrik? Macam mana kita nak buat ujian rintangan penebatan ni? Okey, yang pertama, of course lah, bekalan utama tu mesti diputuskan. Okey. Yang kedua, switch kawalan ataupun main switch kita matikan. Dan yang ketiga, semua beban mesti ditanggalkan. So, jawapan yang tepat adalah 1, 3 dan 4. Okay, bekalan dihidupkan ni kalau kita nak buat ujian litar buka. Sebab kalau awak ingat lagi yang cikgu ajar, ujian litar buka ni
kita boleh buat dalam keadaan litar hidup ataupun litar mati. Okey. Nombor 4. Berikut merupakan punca-punca berlakunya litar pintas kecuali. Ingat litar pintas ni adalah antara tamatan live bertemu dengan neutral. So, kerosakan mekanikal pada penebak betul. Kalaulah kabel tu dah reput, penebak yang dah tak baik, dah terdedah dia punya couperum, boleh menyebabkan live dengan neutral terpintas. Okey, kabel live dengan neutral terpintas. Tamatan kabel tak sempurna, tak ikat dengan tak skrukan dengan kuat, dan juga disebabkan oleh kerosakan alat lengkap perpasangan, sama ada MCB, yang alat-alat pendawaian lah. So soalan ni dia nak kecuali, so jawapannya adalah kabel putus. Okey. Nombor 5. Arus elektrik tidak dapat mengalir dengan sempurna ke dalam litar pendawaian elektrik adalah merujuk kepada kerosakan. Arus elektrik tidak dapat mengalir. Keyword dia kat sini, tidak dapat mengalir. So, terus jawapannya adalah litar buka. Okey. Ni ingat litar pintas disebabkan oleh live dengan neutral. Litar bocor ke bumi, tengok ELCB dia. Kerosakan perlindungan, tengok dia punya main switch. Okey. PLAB dan ELCB akan terpelantik apabila berlakunya. ELCB tu litar bocor ke bumi. Pemutus silat arus baki merujuk kepada litar bocor ke bumi. Nombor 7. Antara tujuan utama perpasangan elektrik dilindungi daripada bahaya litar pintas, beban lebih dan kebocoran arus. Kenapa kita nak elak pada ni? Pertama sekali adalah kita nak jaga nyawa manusia. Nyawa kita lah. Seterusnya, yang dikata melindungi peralatan dan bukannya pengguna ni salah. Kita bukan setakat nak jaga peralatan saja, pengguna pun kita nak jaga juga. Melindungi harta benda, bangunan dan harta benda dari kebakaran. Dan yang keempat, melindungi peralatan elektrik dari kerosakan dan juga kebakaran. So jawapannya 1, 3 dengan 4. Nombor 8. Apakah perlindungan yang perlu dipasang pada sistem pendawaian bagi menjamin keselamatan pengguna dan juga peralatan? Kita kena pasang perlindungan daripada arus lebih, litar pintas dan juga renjatan. Inilah kenapa kita nak buat perlindungan pada kita punya pendawaian. Sebab itulah kena ada main switch. Kena ada ELCB, kena ada MCB. Nombor 9. Berikut adalah punca yang menyebabkan alat perlindungan tidak berfungsi kecuali. Apa yang menyebabkan alat perlindungan tidak berfungsi? Kecuali fuse putus apabila arus lebih melaluinya. Yang ini jawapannya D. Fuse utama melekat. Betul. MCB tak pelantik. Walaupun arus berlebihan. Yang ni pun betul. Dan juga PLAB hilang kepekaan. Nombor 10. Ni paling mudah. Apakah alat pengujian yang digunakan untuk menguji fuse volta rendah? Kita guna test pen lah. Sebagai seorang wireman, test pen ni mesti sentiasa ada bersama. Nombor 11. Apakah alat yang digunakan untuk menguji rintangan penebatan? Nak uji rintangan penebatan, so kita akan guna insulation tester. Tu bahasa Inggeris dia. Kalau bahasa Melayu dia, meter penguji rintangan penebatan. Multimeter, meter pelbagai lah. Earth resistance tester, penguji rintangan bumi. Nombor 12. Apakah tujuan ujian keterusan dilakukan pada litar pendawaian? Ni berapa kali dah cikgu dah terangkan.
Kalaulah dia kata hujan keterusan, maknanya dia merujuk kepada pengaliran arus kepada setiap kabel. Jadi, keterusan merujuk kepada keterusan semua pengalir berada dalam keadaan baik. Maksudnya live dia bersambung dengan live. Neutral dia bersambung dengan neutral. E bersambung dengan E. Okey. Nanti segi 6 ni kita akan belajar lebih detail. Okey, nombor 13, pilih turutan ujian yang dilakukan selepas perpasangan pendawaian siap dilakukan. So apa yang perlu kita buat mula-mula ni? Bila pendawaian kita dah siap. Okey. Mula-mula kita akan buat pengujian visual. Okey, lepas tu kita buat keterusan, keketuban dan last kali barulah penebatan. So 4, 1, 2, 3. C. Okey, nombor 14. Apakah tujuan pemeriksaan dan ujian dilakukan ke atas perpasangan litar elektrik? Kenapa kita nak buat pengujian ni? Dan juga pemeriksaan ni? Nak memastikan perpasangan dipasang dengan betul. Okey. Bekalan daripada pihak berkuasa boleh diperolehi. Ni mesti boleh lah. Okey. Ini bukan tujuan dia lah. Ini memang tanggungjawab TMB. Nak pastikan elektrik tu mengalir ke dalam tempat pemasangan. Pemasangan berfungsi dengan sempurna dan selamat. Pemasangan mempunyai alat kelengkapan yang bermutu tinggi. Hanya mesti mengikut peraturan IEE. So yang ni 1, 3 dengan 4. Okey, nombor 15. Apakah jenis ujian yang dilakukan dengan meter pelbagai? Apa ujian yang kita boleh buat dengan menggunakan meter pelbagai? Okey. Seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ni, kita akan boleh meter pelbagai boleh digunakan untuk nak buat pengujian keterusan. Okey. Ujian penebatan dia ada meter penebatan. Ujian di tengah bumi dia ada meter penguji bumi. Earth Isolation Tester, meter penebatan pembumian. Okey, nombor 16. Apakah syarat untuk menjalankan ujian keketuban dengan meter ohm? Meter ohm ni lebih sama dengan meter pelbagai lah. Jadi syaratnya litar tu mesti dalam keadaan litar mati. Okey, semua beban, semua bekalan kita kena off-kan. Okey. Satu pendawaian nombor 17. Satu pendawaian elektrik dikatakan telah mengalami kebocoran ke bumi sekiranya bacaan bahan penguji merekodkan nilaian tidak kurang daripada 1 mega ohm. Okey, ataupun kalau dekat nota kita tidak kurang daripada 0.5 mega ohm. Oh, sorry, ini kebocoran ke bumi. Kalau 0.5 mega ohm ni, ingat ni adalah untuk penebatan. Okey. 0.5 mega ohm untuk penebatan. Okey, nombor 18. Apakah punca yang menyebabkan MCB terpelantik? Okey. Yang pertama, of course lah, arus lebih, arus bocor dan juga penyambungan beban lebih. Kebocoran arus bumi, ingat ELCB yang akan terpelantik. So, jawapannya adalah 1, 2 dengan 4. Okey. Nombor 19. Apakah tujuan ujian keterusan litar gelang dijalankan? Kenapa ujian keterusan litar gelang dijalankan? Adalah, seperti kita adalah ujian keterusan tu nak pastikan semua litar tu bersambung. Jadi memastikan keterusan semua pengalir dalam keadaan setiap litar gelang tu. Tak apa-apa kelas ya. Okey, nombor 20. Apakah maksud arus kepekaan 30 mA yang tercapat pada LCB? Kita nak tengok arus LCB 30 mA, 100 mA. Apa maksud sebenarnya? Iaitu jumlah arus bocor ke bumi yang melebihi 30 mA yang akan membuatkan RCCB terpelantik. Maksudnya kalau arus bocor ke bumi itu lebih, fungsinya nilai yang terdapat pada RCCB itu akan menunjukkan had arus dia. Kalau dia dapat lebih, dia terima lebih, maknanya LCB itu automatik akan terpelantik. Okey.
Nombor 21, apakah kerosakan yang biasa berlaku pada sistem pemasangan elektrik? Okey, kerosakan yang selalu berlaku pada pemasangan elektrik adalah litar pintas, arus lebihan dan juga beban lampau. Okey, so 1, 2 dengan 4. Okey, nombor 22, apakah tujuan ujian dilakukan ataupun dijalankan pada sesuatu pemasangan elektrik? Pertama sekali, of course lah, mengesan litar pintas, mengesan kerosakan dan juga untuk menjamin keselamatan pepasangan. 1, 2 dengan 3. Untuk jimatkan kos tenaga elektrik tu tak. Okey, maksudnya ujian ni kita buat adalah untuk nak memastikan keselamatan tu dalam keadaan, litar tu dalam keadaan baik. Okey. Nombor 24. Apakah jenis ujian, nombor 23. Apakah jenis ujian yang dilakukan untuk memenuhi ataupun untuk mengetahui kedudukan suis, fuse dan alat kawalan satu kutub yang lain berada pada pengalih pasar? Ni nak tahu dia betul tak berada pada tamatan live. So kita akan buat pengujian kekutuban. So ingat beza kalau keterusan tu kita nak uji dia punya pengaliran arus tu bersambung di antara satu sama lain. Kekutuban ni nak cek betul ke dia berada pada terminal yang betul. Okey, penebatan untuk kita nak uji ketahanan kabel. Okey, nombor 24. Berikut berikan sebab utama pembumian dipasang pada perpasangan sesalur. Pembumian ni of course lah nak memberi keselamatan daripada bahaya renjatan elektrik. Okey, macam itulah kita buat pengujian pembumian. Okey. Okey, nombor 25. Meter pelbagai unit ohm boleh digunakan untuk melakukan ujian-ujian berikut kecuali ujian visual. Ujian visual ni kita tak guna meter. Okey, hanya tengok dengan mata kita. Okey. Ujian keterusan, ujian mengesan litar buka, ujian kekutuban, yang itulah kita akan guna meter pelbagai ataupun meter ohm. Okey, dan bacaan dia mesti kena dapat 0 ohm, barulah menunjukkan litar tu dalam keadaan baik. Okey. Okey. Cikgu bincang hari ni sebenarnya CU3 dengan CU6 ni. Ni baru CU3. Tapi dalam soalan CU3 juga dia akan berkait sekali dengan CU6. Jadi sebab itulah cikgu dah cakap sebelum ni, bila dah habis CU3 ni kita akan lompat terus ke bab CU6 sebab babnya saling berkaitan. Okey, kita tengok sikit lagi. Okey, kita tengok pula pada bahagian B. Tadi soalan objektif tadi bahagian A. Okey, untuk bahagian B ni tandakan betul untuk penyambungan litar yang betul dan pangkah bagi penyambungan litar yang salah dan yang berdasarkan kepada peraturan IEE edisi 16. Ni berkait juga dengan CU2. Okey, litar pertama. Kita tengok. Dia menggunakan MCB 6 ampere, suis satu hala, kawal satu lampu. Tapi dia gabung sekali dengan soket kekeluaran 13 ampere. So yang ni jawapannya adalah salah. Okey, sebab kalau soket ni kita akan guna MCB 16 ampere. Okey, litar kedua. Tengok litar kedua. Okey, tamatan E pergi sambung kepada beban, sambung juga kepada suis. Tamatan neutral pergi kepada beban lampu. Live pergi kepada common. L1 pergi kepada live di tamatan lampu.
So yang ni betul, ikut peraturan IEE. Okey, sebab seperti yang cikgu dah tekankan sebelum ni, tamatan neutral akan pergi kepada beban, tamatan live akan pergi kepada Swiss. Okey. Okey, lita yang ketiga. Tengok. Okey, Swiss 2 hala. Okey, Swiss 2 hala nak kawal satu lampu, tapi dia buat sambungan macam ni. Okey, so sepatutnya lita yang betul dia kena Swiss. Swiss disambung dengan Swiss, barulah disambung kepada beban. Okey, so yang ni salah lah. Kenapa nak buat jadi litas larinya? Ni kita litas lari ni. Sebab dia dah pecah kepada dua laluan. Okey, so salah. Okey, lita keempat. Ni sama yang atas dia kan. Tapi dia hantar kepada dia punya beban dia, E dia ni hanya pergi pada beban, dia tak turun kepada Swiss. So ni tak ikut peraturan IEE lah. Okey, Swiss ni E, tamatan E perlu dialihkan juga kepada Swiss. Okey, lita kelima MCB. Okey, live. Tengok dulu, live pergi ke live. Lepas tu common. Live L1 pergi ke lampu, lampu pergi ke lampu sebelah dia. Dia punya tamatan neutral. Ni dah lalu ni, lalu ke bawah, dah bersilang. Okey, tapi tak apalah, mungkin ralat lukisan tu. Neutral pergi pada neutral, dan bumi pergi ke lampu pertama, pergi kepada lampu kedua, dan pergi kepada Swiss. So yang ni betul, dia ikut peraturan IEE. Yang ni mungkin dia ralat sikit lah pada lukisan tu, tapi ni masih ikut pada peraturan IEE. Okey. So untuk soalan yang seterusnya nanti kita akan bincang pada next class Okey. So untuk hari ni cikgu rasa sampai setakat ni dulu kelas kita. So cikgu harap dengan sedikit huraian dan perbincangan soalan ini akan menambah sedikit sebanyak pengetahuan kepada awak untuk bahagian penyelenggaraan dan juga sedikit sebanyak pengenalan untuk CU6 yang kita akan masuk pada minggu hadapan. Okey. So cikgu harap jaga diri elok-elok musim-musim pandemik ni. Study lah banyak-banyak. Okey. Dan bagi juga kerjasama kepada cikgu-cikgu subjek yang lain. Sebab minggu ni minggu untuk kutipan data TP, tahap penilaian subjek-subjek lain. So cikgu harap semua bagi kerjasama Okey. So sekian saja pada cikgu. Cukup dulu untuk minggu ni. Untuk hari ni kita jumpa esok pula. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.